Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Pak Su doakan anda semua sentiasa Allah Ta'ala berikan kesihatan dan keberkatan dalam kehidupan ya. Begitu jugalah Pak Su harapkan anda berdoakan perkara yang sama untuk Pak Su ya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk iaitu berkaitan dengan teori-teori emosi ya. Sebenarnya ada beberapa teori emosi yang Pak Su pernah baca, ada 5 ke 6 macam itulah ya. Dan kita faham bahawa emosi itu ada 3 komponen yang penting. Yang pertama ialah komponen kognitif pemikiran ya, dalam emosi. Yang kedua ialah fisiologi ya, tindak balas fisiologi. Umpamanya kalau kita dalam keadaan beremosi, kita akan rasakan tekanan darah kita naik, dekuban jantung laju ya, kita mungkin berpeluh ya, kita mungkin rasa menggeletar ya, kita nafas kita mungkin menjadi cepat dan laju ya, itu ialah fisiologi ya, tindak balas fisiologi. Dan juga dalam emosi ni kita ada satu lagi komponen tingkah laku ya. Kalau kita mengalami emosi gembira, kita mungkin kata senyum kan, kan. Kalau kita dalam keadaan marah, kita mungkin ekspresi muka kita kan, kita mungkin menunjukkan tingkah laku yang agresif ya. So komponen pemikiran, fisiologi dan juga tingkah laku ini. Jadi tokoh-tokoh dalam bidang emosi ini berbeza pendapat tentang yang mana satu lebih dahulu ya. Kalau orang tu dalam keadaan tercetus emosi, adakah uh, tidak balas fisiologi dulu akan berlaku ya. Bila berlaku sesuatu event, satu peristiwa, adakah kita akan rasa degupan jantung kita rasa cepat, and then baru kita mengalami emosi takut umpamanya. Ataupun emosi marah umpamanya ya. Jadi perbezaan-perbezaan ini berlaku di kalangan tokoh-tokoh dalam bidang teori emosi ini. Walau bagaimanapun Pak Su cenderung untuk memilih satu teori yang dipanggil teori emosi Lazarus ya. Ini lebih kepada berorientasikan kognitif ataupun pemikiran, penilaian pemikiran ya. Baik, kita cuba perhatikan apakah yang dikemukakan oleh tokoh ni, Dr. Richard Lazarus ni. Dalam teori emosi Lazarus ini ya, seperti mana yang Pak Su sebutkan tadi, emosi melibatkan unsur kognitif, ya, pemikiran, tindak balas fisiologi dan tingkah laku. Benda ni berlaku ya, serentak. Dan yang kalau kita lihat teori emosi Lazarus ini menjelaskan bahawa apabila berlaku sesuatu peristiwa ataupun rangsangan ataupun stimulus ya, pemikiran akan terlebih dahulu membuat persepsi terhadap peristiwa tersebut ya. Barulah diikuti dengan cetusan emosi tertentu ya, sama ada emosi marah ke, emosi gembira ke, takut ke, sedih dan sebagainya, dan tindak balas fisiologi yang macam pasukan tadi kan, degupan jantung menjadi laju, nafas cepat kan, rasa berpeluh dan sebagainya. Itu ialah tindak balas fisiologi. Jadi Lazarus mengatakan bahawa ya, emosi hanya akan tercetus apabila pemikiran membuat persepsi atau membuat interpretasi terhadap peristiwa yang dialami. Ya. Bila pemikiran tak buat persepsi, emosi tak akan tercetus. Begitu juga lah tindak balas fisiologi. Ya. Okey. Dan yang seterusnya, cetusan emosi dan tindak balas fisiologi berlaku serentak. Ya. Lazarus mengatakan bahawa emotion dan juga physiological respon tadi berlaku secara serentak ya. Cuba kita ambil contohlah nak bagi mudah fahamkan ya. Katalah anda berjalan seorang diri melalui satu lorong ataupun jalan yang gelap pada waktu lewat malam. Anda jalan seorang-seorang ni. Ya. Tiba-tiba anda terdengar hentakan tapak kaki ya, daripada arah belakang anda. Ya. So anda pun terfikir, ya, anda pun terfikir itu mungkin hantu. Jadi dalam pemikiran anda itu mungkin hantu. Lalu anda merasa takut. Jadi emosi takut tu akan hanya terbentuk apabila anda fikir itu hantu. Tapi kalau anda fikir itu bukan hantu, anda kata, oh itu kawan aku tadi dia terlewat tadi kan. Anda rasa apa? Anda rasa gembira lah sebab ada teman. Kan? Ada teman nak apa nama ni, jalan sama-sama balik ke rumah tadi ikut lorong yang gelap kan. Jadi itu bergantung pada pemikiran anda terhadap peristiwa ataupun terhadap situasi tadi ya.
dalam masa yang sama, ya, denyutan jantung mungkin semakin laju, ya, tekanan darah mungkin naik, nafas menjadi pendek ataupun anda menafas dengan laju, ya, cepat, dahi mungkin berpeluh dan anda mungkin rasa ketat. Itu kalau anda fikir benda tu hantu lah kan. Nah, jadi tindakan seterusnya anda mungkin anda akan berlari laju lah. Lari dan mungkin anda akan menjerit tolong, 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 tolong. Kan? Itu contoh yang kita boleh lihat, ya, yang dimaksudkan oleh Lazarus tadi. Baik, untuk kita lebih faham, kita tengok secara uh, deskriptif lah, secara gambar rajah, ya. Ini memudahkan kita nak faham, ya. Baik, kalau dalam gambar rajah ini kita tengok, ya, ada peristiwa, macam contoh tadi ialah peristiwa apa tadi? Uh, ada suara tapak kaki kan, ada, ya. Kemudian ada pemikiran, persepsi. Ya. Pemikiran ni ataupun persepsi ataupun label yang kita berikan terhadap peristiwa tadi, ya. Jadi Lazarus kata, kalau kita memberikan label yang positif, ya, maka kita akan mengalami emosi yang positif. Ya. Kalau kita memberikan label atau persepsi yang negatif terhadap peristiwa tadi, emosi kita juga akan negatif. Ya. Ya. Jadi itu bergantung kepada cara mana kita membuat persepsi atau memberi label atau memberi interpretasi terhadap sesuatu peristiwa ataupun rangsangan tadi, ya. Begitu juga dalam masa yang sama, ya, badan kita, sistem badan kita ni akan menunjukkan tindak balas fisiologi yang macam Pak Su katakan tadi lah kan. Degupan jantung meningkat, nafas cepat, tekanan darah naik, berpeluh, menggeletar dan sebagainya, ya. Itulah respon-respon fisiologi yang secara anda tidak kawal, ya, anda tak boleh kawal secara automatik, ya. Ya, secara automatik benda itu akan berlaku, ya. Kita bagi contoh lagi lah. Kita bagi satu contoh lagi nak mudah faham, ya. Baik, katalah ni gambar apa ni? Kucing, ya. Ada yang penggemar-penggemar kucing kan, ada orang yang sukakan kucing, ya, pencinta-pencinta kucing. Ada orang takut dengan kucing. Baik. Jadi kita punya rangsangan ni atau peristiwa ialah kucing, ya. Baik. Kita tengok, ya, pemikiran kita macam mana. Baik, katalah A, ya, si A, ya. Ali lah sedang. Ali. Bila dia nampak kucing, Ali fikir apa? Dalam pemikiran kita apa? Dia kata comelnya kucing ni. Ya, bestnya kucing ni. Ya. Nak ambil kucing dia, nak main dengan kucing dia, dia fikir macam itu. Ya. Baik, kalau dia fikir positif macam itu, ya, apa akan berlaku pada emosi dia? So akan tercetuslah emosi gembira. Emosi gembira ni hanya akan tercetus tadi, ya, akan berlaku apabila Ali tadi, ya, memikirkan yang kucing ni comel, kucing ni best, ya. Kucing ni boleh buat main dengan dia, ya. Ya. Menyeronokkan, baru dia rasa gembira. Ya. Dan mungkin dalam masa yang sama degupan jantungnya akan meningkat sikitlah sebab dia rasa gembira. Baik, sebaliknya katalah Abu pula. Dia Ali tadi. Ya, Abu. Ya. Abu fikir negatif. Dia tengok kucing je, dia fikir negatif. Dia kata apa? Oh, kucing ni menyeramkan. Kucing ni membahayakan. Dia fikir macam tu. Fikir terhadap Abu fikir macam tu terhadap kucing tadi kan. Jadi apa akan berlaku pada emosi dia? Betul-betul. Anda dah dapat jangka kan? Dia akan rasa takut. Ya? Sure kan? Dia akan rasa takut, ya, kepada kucing tadi. Ya? Bila dia rasa takut dalam masa yang sama, akan ada tindak balas fisiologi, ya, tubuh badan kita. Umpama degupan jantung meningkat, ya, nafas akan berjalan dengan cepat, kita akan mendapat laju, ya, kita mungkin akan berpeluh, ya, mungkin tangan kita akan menggeletar dan sebagainya. Jadi ini berlaku, ya. Jadi dalam teori emosi Lazarus tadi, ya, dia sangat memberi penekanan terhadap pemikiran, thought, ya, pemikiran. Pemikiran kita akan menentukan, ya, sama ada kita nak mengalami emosi positif ataupun emosi yang minta maaf, ya, emosi yang negatif, ya. Jadi kalau kita fikir positif, emosi menjadi positif. Kalau kita fikir negatif, emosi akan menjadi negatif. Jadi satu peristiwa yang sama boleh memberi kesan yang berbeza kepada dua orang yang berbeza pemikirannya, ya. Itu dia. Baik, jadi saudara dan saya sekalian, ya, rupanya sebab itulah Pak Su suka dan cenderung menggunakan apa nama ni, mazhab inilah. Jadi dalam konteks teori emosi ni Pak Su bermazhab kognitif, ya, cognitive appraisal, ya, penilaian kognitif, ya, tentang sesuatu rangsangan ataupun emosi, ya.
Dan dalam kehidupan seharian kita, kita berdepan ataupun sentiasa menghadapi bergelumang dengan berbagai-bagai stimulus, berbagai rangsangan, berbagai peristiwa. Sejak kita dah keluar daripada rumah, dalam rumah, kita pergi ke pejabat, kita pergi ke bilik kuliah, kita pergi ke kebun, kita pergi ke kedai, kita pergi macam-macam tempat lah. Kita pergi masjid, surau, kita jalan ke pasar malam ya. Kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai rangsangan, berbagai-bagai peristiwa. Kecil, besar, saudara dan sebagainya ya. Jadi, cara kita memberi interpretasi ataupun memberikan persepsi terhadap situ akan menentukan sama ada kita akan mengalami emosi positif ataupun emosi negatif. Jadi apa kesimpulan yang kita nak buat di sini? Kalau anda nak rasa tenang, anda nak rasa bahagia, anda nak rasa ceria ya, apa nak buat? Apa nak buat dengan minda rasional kita? Ini selalu patut ingatkan ya. Kita hendaklah sentiasa ya mengamalkan pemikiran yang positif. Kita pelajar ke, kita pekerja ke, kita suami ke, kita isteri ke, kita anak ke, kita abang ke, kita datuk wan ke, kita nenek ke kan. Kita ahli masyarakat ke, kita pemimpin ke. Kalau kita banyak menggunakan minda yang positif ya, dan kita akan sentiasa membuat persepsi-persepsi yang positif terhadap persekitaran kita. Dengan demikian kita akan sentiasa merasa emosi atau perasaan yang positif. Bagus kan? Okey, be positif. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.